Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita ingin membincangkan berkenaan dengan speed of sound dan juga Mach number. So Mach number. Another factor that could lead to compressible flow is the velocity of fluid. The higher the velocity, the higher the probability of a gas to change its density. If the gas is moving faster and faster, it is difficult to us to use meter per second to describe its speed. In 1929, an Austrian physicist and philosopher named Ernst Mach proposed to use the speed of sound as a speed reference. Instead of meter per second, we may say that the gas moved at 0.7 times of the sound speed, or double the sound speed. Mach suggests that when the velocity of an object moves at the same speed as the velocity of sound, the velocity will be expressed as m1. It will read as Mach 1 after his name. So ini adalah sejarah berkenaan dengan kewujudan Mach number. Saya rasa pelajar alert perkataan Mach number ini, Mach, kerana sekiranya pelajar melihat mengambil tahu serba sedikit berkenaan dengan jet fighter atau sebagainya, selalunya kapal terbang akan ditunjukkan dengan kelajuan sesuatu kapal terbang ditunjukkan dengan simbol Mach number. So apa itu Mach number? Mach number sebenarnya adalah nama seorang saintis Austrian yang mencadangkan bahawa sekiranya sesuatu perkara itu, sesuatu gas, sesuatu elemen itu bergerak dengan terlalu laju, okay, kita kata agak sukar untuk kita mengatakan dalam keadaan 300 meter per second, berapa kilometer sejam dan sebagainya. Why not kita relatifkan pergerakan tersebut dengan sesuatu yang lebih laju. So Mach number propose untuk membandingkan kelajuan tersebut dengan speed of sound. Okay. Dan sekiranya para pelajar membaca berkenaan dengan astronomi selalunya, berkenaan dengan planet, berkenaan dengan matahari dan sebagainya, mungkin pelajar pernah terbaca berkenaan dengan speed of light. Okay, light speed. Sama juga oleh kerana jarak antara bumi dan matahari terlalu jauh, tidak mungkin untuk kita, maknanya bukan tidak mungkin, kita kata terlalu sukar untuk kita gunakan kilometer sebagai unit untuk mengukur jarak. Oleh itu jarak tersebut akan ditunjukkan dengan kelajuan cahaya. So jadi itu kalau kita boleh nampak bahawa masa cahaya daripada matahari untuk sampai di bumi mungkin sekitar 8 minit kelajuan cahaya. Maksudnya kita tahu kelajuan cahaya mungkin meter per second. So kalau kita tahu berapa second, tentu kita boleh tahu berapa meter jarak antara dua kedudukan. Okay, itu yang dimaksudkan. Maksudnya idea dia ialah Mach number propose kita menggunakan reference, dan reference yang digunakan adalah sound of speed yang ini. Okay. Oleh itu di dalam tajuk ini kita akan banyak menggunakan simbol M1, M0.5 and so on. So M itu membawa maksud Mach number. So jadi maksudnya kalau ditulis Mach equal 0.75 membawa maksud ia adalah 0.75 kali ganda kelajuan bunyi. Okay. Okey, so kita melihat beberapa contoh ringkas di sekeliling kita. Antaranya ialah rocket is launched from the surface of the earth. It needs to reach a speed of at least 7.9 km per second or 4.9 miles per second. In order to reach space, the speed of 7.9 km per second is known as the orbital velocity. It corresponds to more than 20 times the speed of sound. So maksudnya yang dapat kita lihat aplikasi yang melibatkan Mach number ini adalah aplikasi yang menggunakan yang melibatkan velocity yang terlalu tinggi. So jadi kita kata instead of kita cakap 7.9 km per second, so lebih mudah untuk kita nyatakan ia sekitar 20 Mach number.
Mach number 20. So orang akan tahu bahawa kelajuan roket itu adalah 20 kali ganda kelajuan bunyi. So and then kita ada North American X-15. This aircraft has the current world record for the fastest manned aircraft. So its maximum speed was Mach 6.7, about 7,200 km per hour, which is attained on the 3rd of October 1967 thanks to its pilot William J. Pitt Knight. So apa yang dimaksudkan dengan manned aircraft? So kita kata ada unmanned aircraft, maksudnya ada kapal terbang yang mungkin tidak dipandu oleh manusia. Apa beza manned dengan unmanned aircraft? Kerana tekanan yang dirasai oleh pilot terlalu tinggi. Tekanan itu menyebabkan, yang paling mudah, perut akan tertekan dan pilot mungkin muntah. Dan dada yang tertekan menyebabkan udara ataupun oksigen yang tidak dapat masuk sepenuhnya ke dalam badan, menyebabkan pilot boleh pingsan. Itu sebenarnya cabaran di antara pilot untuk untuk mengendalikan kapal terbang yang bergerak lebih laju daripada had laju bunyi. Kemudian kita ada Concorde. Is a British-French turbojet-powered supersonic passenger airliner that was operated until 2003. It had a maximum speed over twice the speed of sound at Mach 2.04, which is 2,180 km per hour at cruise altitude, with seating for 92 to 128 passengers. First flown in 1969, Concorde entered service in 1976 and continued flying for the next 27 years. It is one of the only two supersonic transport to have been operated commercially. The other is the Soviet-built Tupolev Tu-144, which operated in the late 1970s. So, saya rasa kapal terbang Concorde pun pelajar pernah dengar. Dia boleh terbang dengan kelajuan Mach number 2, maksudnya 2 kali ganda kelajuan bunyi. Okay, walau bagaimanapun, kenapa ia terbang agak kurang berbanding dengan jet fighter? Kerana kapal terbang penumpang, kita kata, dipenuhi oleh rakyat biasa. So, mereka tidak mempunyai latihan untuk berada di dalam tekanan tinggi. Kemudian dinyatakan di sini at cruise altitude. Kerana apa? Kerana selalunya kapal terbang yang mempunyai Mach number ini untuk kenderaan penumpang akan bergerak secara perlahan dulu dan akhirnya masuk kepada Mach number. Berbanding dengan jet fighter yang akan bergerak dengan cepat dan segera untuk masuk ke dalam Mach number area. So kemudian kita ada satu yang lebih yang lebih menarik, iaitu kita kata Bloodhound SLR. Formerly Bloodhound SSC is a British land vehicle designed to travel at supersonic speed with the intention of setting a new world land speed record. The arrow-shaped car under development since 2008 is powered by a jet engine and will be fitted with an additional rocket engine. The initial focus is to exceed the current speed record of 763 miles per hour, or about 1,228 km per hour in 2020 or 2021, with the vehicle believed to be able to achieve speed up to 1,000 miles per hour, so which is 1,609 km per hour. So yang saya kata menarik di sini kenapa? Kerana ini adalah satu-satunya rekod yang dipegang oleh kenderaan darat. Kalau kita lihat sebelum ini, rekod yang dibuat oleh kenderaan ciptaan manusia yang memecahkan Mach number lebih kepada pengangkutan udara. Kerana apa? Kerana resisten yang dirasai ketika kapal terbang itu terbang amat rendah berbanding dengan resisten yang dialami oleh tayar di atas tanah. Okay, walau bagaimanapun kita lihat kereta yang mempunyai kelajuan Mach number masih lagi memerlukan enjin jet. Kerana apa? Enjin jet memang direka untuk memberi tujahan yang amat besar. Dan akhirnya yang ini mungkin boleh dicapai oleh kita lagi, iaitu kita kata Bugatti Veyron Supersport is the fastest car in the world. It can reach a speed of 429.7 km per hour and go from 0 to 100 km per hour in 2.4 seconds.
the Bugatti Veyron top list wherever it goes. It comes in a variety of style, but it's only the super sport. So ini adalah kereta yang kita kata boleh bergerak di jalan raya berbanding dengan kenderaan tadi, walaupun ia bergerak di atas daratan, tetapi ia purposely untuk memecahkan rekod dunia. Tetapi kereta ini boleh bergerak 429.7 km per hour, maknanya ia boleh mengatasi kelajuan bunyi yang mungkin berada sekitar 330 atau 350 km per hour. Okay, dan kita. So ini adalah saya tak pasti 429 tu ini. Kelajuan bunyi adalah 330 hingga 350 meter per second sebenarnya. Okay, bukan kilometer per hour. Okay, so maknanya saya tunjukkan beberapa contoh kenderaan yang direka laju yang menyebabkan kita perlu menganalisis keadaan ini dengan menggunakan compressible flow. So yang ini awak bukan? Okay, so saya harap tidak ada pelajar untuk mencuba memecahkan mark number bagi kenderaan darat kerana ia perlu dilakukan dengan penuh praktikal dan juga ciri-ciri keselamatan. Okay, so kita masuk kepada equation. Apakah equation yang yang perlu digunakan untuk mengira mark number? Okay, mark number simbolnya adalah M. So mark number simbolnya adalah M dan kita boleh mengira mark number dengan membuat ratio ataupun membahagikan gas velocity atau velocity of any element divided by the speed of sound. So maksudnya contoh, dia bukan sahaja gas, dia apa-apa sahaja elemen. So contohnya kalau kereta awak boleh bergerak 100 meter per second, so kita bahagikan dengan speed of sound, so mungkin kita dapat sekitar 0.3 mark number. Dan oleh kerana rumus ini adalah ratio between two velocities. Jadi kalau awak tengok, gas velocity akan mempunyai unit meter per second, speed of sound juga akan mempunyai unit meter per second. Oleh itu, unit will be cancelled out dan mark number adalah satu nombor yang tidak berunit. So maksudnya mark number adalah dimensionless parameter. Dan saya rasa para pelajar sewaktu menjalani kursus fluid mekanik 1 di dalam tajuk Buckingham Pi Theorem pernah berjumpa dengan rumus M sama dengan V over C. Saya rasa ada dalam tutorial berkenaan dengan V over C. Okay, so yang ini saya harap awak dapat faham, mark number adalah ratio between an element velocity compared to speed of sound. Okay. Dia adalah non-dimensional, maksudnya tidak ada unit. Okay, persoalannya sekarang, apakah speed of sound? Nilai C ini. Adakah speed of sound satu nilai yang constant? Yang hanya awak perlu ingat satu nombor untuk semua keadaan? Okay, jawapannya tidak. Speed of sound berubah-ubah mengikut keadaan, mengikut ketinggian, mengikut jenis gas dan sebagainya. Oleh itu, jangan sesekali awak ingat speed of sound constant. Tidak. Speed of sound berubah-ubah mengikut keadaan. Untuk mengira speed of sound, kita boleh menggunakan rumus ini. So C sama juga dengan square root KRT, di mana K adalah heat ratio dan R adalah specific gas constant, T ialah temperature. So saya rasa nilai rumus C ini awak pernah jumpa saya rasa di dalam tajuk thermodynamic. Dan sekiranya kita mengira speed of sound ataupun kita mengira Mach number M, sekiranya Mach number yang kita dapat kurang daripada 1, selalunya kita namakan dia sebagai subsonic. Kita tahu perkataan sub membawa below. Kita ada submarine, maksudnya kita di dalam air. So kita ada subsonic, maksudnya aliran tersebut adalah di bawah had laju bunyi. Kalau Mach number equal to 1, kita panggil transonic. So trans ni apa? Dia mewakili idea transition. So maksudnya it is transition between subsonic and supersonic.
So if Mach number greater than 1, so we call it as supersonic kerana ia lebih besar daripada sonic speed. Dan sekiranya Mach number lebih besar daripada 5, kita panggil hypersonic. So dulu di dalam buku teks yang lama mungkin tidak ada perkataan hypersonic kerana pada waktu itu mungkin manusia belum lagi berupaya untuk bergerak lebih laju daripada Mach number 5, tetapi sekarang setelah boleh bergerak Mach number yang lebih besar, oleh itu kita kategorikan Mach number lebih besar daripada 5 sebagai hypersonic. Okey, contoh. So, untuk mengira speed of sound pada sea level. So, sea level ni bermaksud pada aras laut. So, dengan anggapan bahawa suhu pada aras tersebut ialah 30 darjah Celsius. So, ia bersamaan dengan 303 Kelvin. So, apa yang perlu kita buat? Kita menggunakan rumus ini. So, kita ada square root KRT. Oleh kerana udara di kawasan sea level adalah udara atmospheric pressure, adalah atmospheric air. So, maknanya adalah atmosfera. Memadai untuk kita mengambil nilai K sebagai 1.4. So, seperti yang saya katakan, nilai heat ratio adalah, specific ratio ialah berbeza berkenaan dengan daripada satu gas ke satu gas yang lain. Okay, untuk udara kita akan gunakan 1.4 dan nilai R kita akan gunakan 287. Ini adalah spesifik untuk udara. Okay. Dan kita masukkan nilai temperature 303 Kelvin, kita akan dapat 348.9 meter per second. So membawa maksud sekiranya if your car moves 348.9 meter per second atau 1256 km per hour, your car moves with Mach number 1. So awak boleh cakap M equal to 1. Okay. So walaupun Bugatti Veyron boleh bergerak 400 km per second, ia masih lagi Mach number 2.5. Okay, jadi untuk Bugatti Veyron tu, adakah ia perlu dikira dengan menggunakan Bernoulli atau dengan menggunakan rumus compressible? Jawapannya masih lagi rumus compressible. Kerana apa? Kerana turning point, Mach number yang memerlukan pengiraan compressible ialah Mach number lebih besar daripada silap 0.3. So sekiranya Mach number lebih daripada 0.3, oleh itu pengiraan perlu menggunakan Bernoulli perlu menggunakan compressible equation. Kerana pada Mach number 0.3 kita dapati bahawa density change significantly. So jadi pada waktu itu kita terpaksa menggunakan rumus-rumus compressible flow untuk menyelesaikan masalah. So jadi kalau kereta Veyron baru bergerak 400, so di sekitar Mach number 0.25, so dia masih lagi menggunakan Bernoulli equation. Walaupun mungkin pengiraan dah mula berkurangan ketepatannya, tetapi oleh kerana ia masih lagi dalam region Mach number kurang daripada 0.3, oleh itu ia masih lagi kekal sebagai incompressible flow. So saya harap pelajar dapat alert berkenaan dengan limit Mach number yang memerlukan kita mengira dengan menggunakan rumus compressible fluid. Okay, Mach number is a dimensionless number to show the speed of something relative to the speed of sound. Mach 1 means it is travel same speed of sound. Mach 2 means it is travel 2 times faster than speed of sound. Bear in mind that speed of sound not a fixed value. It is depending on the type of gas it passes. In a vacuum, the sound cannot be transmitted because no molecule will disperse the sound of wave. Okay, for higher speed, we can use speed of light. The speed of light equal 299,792,458 meters per second, or approximately 108 billion kilometer per hour.
Okay, sunlight reach the earth in 8 minutes and 70 seconds. So yang ini saya beri contoh bagaimana untuk sains yang lebih global, lebih besar skopnya, ada kadang-kala kita perlu menggunakan speed of light kerana jarak yang dicakupi oleh kajian tertentu mungkin terlalu sukar untuk dinyatakan di dalam nombor biasa. Okey, kita melihat beberapa contoh mudah untuk pengiraan speed of sound. Okay, for example, calculate the speed of sound at 288 Kelvin for hydrogen, helium and nitrogen. So yang ini apa yang dimaksudkan dengan in hydrogen, helium and nitrogen. So, contoh uji kaji mudah tentang perkara ini ialah, katakan kita ada satu tube di sini. Okay, kita masukkan tube ini dengan gas yang tertentu. So kita masukkan hidrogen katakan, dan kita letak satu sumber bunyi di sini. Kita kata ada sound di sini. Kemudian di sini kita ada satu sensor untuk menerima wave ataupun untuk mendengar bunyi tersebut. Kerana kalau bunyi tersebut kita dengar dengan telinga mungkin tidak accurate. Kita tidak pasti pada minit, pada saat yang keberapakah wave bunyi di sini dipindahkan sehingga ia dirasai oleh kedudukan di sini. Okey. Jadi ini yang dikatakan untuk mengira speed of sound in hydrogen, helium and nitrogen. So jadi apa yang kita buat? Kita menggunakan rumus C sama dengan square root KRT. Tetapi kita perlu faham bahawa nilai K di sini berbeza-beza mengikut jenis gas. Dan nilai R di sini juga berbeza kerana nilai R dipengaruhi oleh 8314 dibahagikan dengan molecular mass. Dan molecular mass berbeza. Hidrogen sekitar 2, helium sekitar 4 dan nitrogen sekitar 28. So saya tunjukkan nilai yang lebih accurate lah, 2.016, dan tetapi memadai untuk awak mengira sekiranya soalan ini diberi dalam ujian, okay, untuk mengguna pakai hidrogen 2, helium 4, nitrogen 28. So nilai K di sini juga berbeza. So hidrogen sekitar 1.407, helium 1.667 dan nitrogen 1.401. Oleh itu nilai C ataupun speed of sound, okay, yang dirasai oleh yang berlaku di dalam situasi ini ialah juga turut berbeza, di mana hidrogen, okay, dia mengalami speed of sound dia sebagai 1292, 1292.7, helium 998.6 meter per second dan nitrogen 346.1 meter per second. So ini adalah contoh mudah untuk membuat pengiraan speed of sound di dalam elemen yang berbeza. Okay, so ini yang yang kita bincangkan tadi. Imagine we have a tube contains hydrogen gas. Sound wave travel from inlet to outlet with velocity of 1292.7 meter per second. If we replace hydrogen with nitrogen, sound wave will travel slower, which is 346.1 meter per second. So in theory, in general, we could think that in low molecular weight gases such as hydrogen, sound propagate faster as compared the heavier gases such as nitrogen. So maksudnya, sekiranya kita ada molekul di sini, kita dapati bahawa wave akan menggetarkan molekul ini dan molekul yang ringan akan menyebabkan ia bergerak lebih laju mengenai pada molekul di sebelahnya dan transfer the sound wave. So itu adalah kita kata general idea mengapa molecular wave yang rendah menyebabkan had laju bunyi menjadi lebih tinggi. So ini yang saya katakan pergerakan di antara molekul gas A dan molekul gas B yang mempunyai molecular weight yang berbeza. Kemudian seterusnya kita ingin melihat compressible di dalam tajuk compressible flow ini berkenaan dengan Mach wave. Okay, apa yang dikatakan dengan Mach wave?
Okay, so yang ini sekadar untuk membuktikan bahawa Mark wave yang akan kita belajar di sini sebenarnya adalah satu realiti. Mungkin anda percaya atau tidak. So kita berbalik kepada basic idea. Mungkin para pelajar tahu Iron Man dan juga Superman. They could fly. Okay. So sama ada Superman really can fly, kita tolak tepi. Tetapi apa yang saya ingin bawa di sini ialah ketika mereka terbang, ketika mereka terbang, mereka di dalam movie mereka ada menunjukkan ada pembentukan awan seperti ini. So yang ini saya harap pelajar boleh lihat balik YouTube atau sebagainya. Di hujung video ini kita akan lihat contoh berkenaan dengan ini. So kita akan lihat ada pembentukan awan di sini. Begitu juga sekiranya kalau kita tengok di dalam YouTube, dalam tajuk Superman ketika dia terbang, kita dapati bahawa ketika Superman terbang, ada pembentukan awan di sini. So, jadi persoalannya, apakah filem Hollywood sebenarnya dibuat berdasarkan teori sains atau ia hanyalah lebih kepada CG, computer graphic sahaja, tanpa apa-apa evidence atau tanpa apa-apa teori. So, mereka mengatakan, okey, Superman terbang, dia langgar awan, dan awan akan ikut dia terbang. Adakah itu yang berlaku sebenarnya? So, kita akan cuba bahaskan perkara ini di dalam topik ini. Okay. When Iron Man and Superman fly at high speed, we see a cloud around his body. What is this cloud? Does it really exist if we can fly as fast as Superman, or it is just a computer graphic in Hollywood film? So, if the cloud is a true phenomenon, so what is the meaning of the presence of the cloud? So persoalannya sekarang ialah sekiranya pembentukan awan tersebut adalah realiti. So apakah teori di sebalik pembentukan awan sekiranya kita mampu bergerak dengan had laju yang tinggi? Okay, the phenomenon of cloud formation that we see in the Iron Man and Superman bodies is a real phenomenon that occurs when our speed reach Mach number 1, which is equal to the velocity of sound. When the object moves fast, the air around the object is compressed. The presence of water vapor in the air forms what we see as clouds. So if the object moves faster and the object is able to break through the cloud, an explosion will be heard. It is called a sonic boom. Okay, kita akan belajar berkenaan dengan sonic boom dan saya akan tunjukkan beberapa contoh live video berkenaan dengan sonic boom. Usually after an object reach Mach number 1, an explosion sound will be heard. Other examples are volcanic eruption. So if a volcano erupts violently, air in the volcanic area will rapidly compress. It will form a shock wave. It can break down car mirrors and buildings. So, kita akan belajar sonic boom dan saya akan tunjuk juga berkenaan dengan shock wave. So, apa yang dimaksudkan dengan shock wave? So, ini adalah contoh the formation of shock wave. So, shock wave ni sebenarnya adalah kita kata specific term yang digunakan berkenaan dengan cloud tadi. Kita tak panggil dia cloud, kita panggil dia shock wave. Okay? Kerana dan kenapa ia nampak dalam bentuk awan? Kerana molekul air memberi image ataupun visualize the shock wave. Okay. Ini adalah contoh gambar di mana jet fighter F-18. So ini adalah gambar. This is just before the M1. So, and this is occur when the jet fighter reach Mach number 1. Jadi kita boleh nampak dengan jelas di sini ada cloud formation around jet body. So maksudnya apa yang kita nak reflectkan dengan Iron Man dan juga Superman sebenarnya, dia reflect kepada kita bahawa Iron Man terbang dengan Mach number 1. Jadi maksudnya kita boleh faham di sini, walaupun dunia perfilman mungkin adalah dunia imajinasi, tetapi knowledge yang mereka ada, kita kata adalah mungkin equalize dengan undergraduate level di Malaysia.
So kita tak kata barat terlalu tinggi, tetapi kita mengatakan bahawa kita perlu faham bahawa untuk merealisasikan sesebuah filem, mungkin mereka memerlukan apa gambaran yang jelas tentang sesuatu fenomena yang berlaku. Oleh itu mereka reflect shockwave berlaku pada Superman dan Iron Man menunjukkan bahawa mereka bergerak dengan laju. So a sonic boom occurs and jet fly at supersonic speed now. You may search many video in the internet about this. So saya akan tunjukkan perkara ini. So kita pergi fokus dulu kepada Mach wave. So apa yang dikatakan dengan Mach wave? Okay, Mach wave sebenarnya adalah gambaran ataupun ilustrasi untuk menunjukkan pergerakan bunyi. Kita tahu bunyi adalah gelombang wave. Itu sebab bunyi tidak boleh didengar di angkasa. Oleh itu, saya rasa kepada semua peminat Star Wars mungkin awak tertipu kerana sekiranya letupan berlaku di angkasa, tidak ada sebarang bunyi yang anda boleh dengar. So oleh itu, untuk menjadikan lebih realiti, mungkin anda perlu menutup suara di dalam Star Wars kerana perbualan mungkin boleh anda dengar, tetapi bunyi letupan adalah tidak boleh didengari kerana bunyi tidak boleh travel ataupun gelombang bunyi tidak bergerak di dalam tidak ada molekul yang memindahkan gelombang bunyi di dalam vacuum, iaitu di angkasa lepas. So di situ kita boleh nampak bahawa mungkin engineer Star Wars dia tak belajar tajuk compressible flow. Okay. So kita balik tinggalkan perkara itu, kita belajar tentang Mach wave. So if a source of sound wave is at a fixed location, so the wave travel radially away from the source with the speed of sound. Figure shows the position of the sound wave after time increment delta t and after multiple of delta t. So apa gambar rajah ni nak tunjuk ialah dia mengatakan bahawa sekiranya kita ada satu sumber bunyi dan kita biarkan sumber bunyi itu keluar untuk 3 saat. Jadi kita dapati bahawa sekiranya bunyi bergerak dengan had laju bunyi, maksudnya dengan C ni, so kita dapati bahawa bunyi yang dikeluarkan pada 3 saat yang lepas, dia akan berada di sini. Wave dia dah sampai di sini. Bunyi yang dikeluarkan pada 2 saat yang lepas akan berada di sini. Maknanya ini range bunyi itu keluar. Kerana bunyi ini akan bergerak seperti source. Kita belajar dalam ideal flow, kita ada source, sink, linear dan vortex. So dia bergerak di dalam keadaan source. Maksudnya ia bergerak bermula dengan satu titik dan dia bergerak ke semua arah. Jadi saya harap awak dapat faham. Bunyi yang dikeluarkan pada 3 saat yang lepas telah sampai di sini. Bunyi yang dikeluarkan pada 2 saat yang lalu, 2 seconds ago, hanya sampai sini. So bunyi yang dikeluarkan just 1 second ago, so yang telah dikeluarkan 1 saat yang lepas, baru sampai sini. Dan bunyi yang just release, maksudnya baru saja nak keluar, kita kata berada di sini. So jadi gambar rajah ini sebenarnya menunjukkan berkenaan dengan wave pergerakan bunyi. So oleh kerana gambar rajah ini diperkenalkan oleh Mach, seperti yang saya kerangkan tadi, Mach adalah seorang physician daripada Austria, bukan Australia, Austria. So kita namakan wave diagram ini sebagai Mach wave. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat imagine apa yang berlaku. So ini adalah berlaku di dalam keadaan statik. Maksudnya sumber bunyi di sini tidak bergerak. So apa yang berlaku? Okay. Figure at below shows a source moving with a velocity v which is less than the speed of sound. Note that the sound wave always propagate ahead of the source, so that an airplane traveling at a speed less than the speed of sound will always announce its approach. So gambar ini menunjukkan apa? Gambar ini menunjukkan pergerakan sebenarnya. Pergerakan apa? So kita katakan pada 3 saat yang lalu, pada 3 saat yang lalu objek itu berada di sini. Dan ia melepaskan bunyi, gelombang bunyi. Dan dia bergerak
Pada saat kedua, dia akan bergerak ke hadapan, dia akan bergerak ke hadapan, dia akan bergerak ke hadapan. So, membawa maksud pada titik ini adalah current stage. So, titik ini adalah yang berlaku satu saat sebelum. Titik ini adalah yang berlaku pada 2 saat sebelum, dan pada titik ini adalah yang berlaku pada 3 saat sebelum. Okay. Oleh kerana ada bunyi yang dikeluarkan pada 3 saat sebelum di sini, tentulah pada current condition ini, bunyi yang dikeluarkan pada titik ini telah sampai pada radius ini, telah menjadi wave sebesar ini. So, bunyi yang dikeluarkan pada 2 saat yang lepas telah sampai di sini, dan bunyi yang telah dikeluarkan pada 1 saat yang lepas telah berada di sini. Dan bunyi yang baru sahaja dikeluar, kita kata masih lagi berada pada titik ini. So, kenapa bentuk titik ini tidak align seperti gambar rajah ini? Ini kerana setiap kali bunyi mengeluarkan daripada sumbernya, kita dapati ia telah bergerak ke sebelah kanan. Oleh itu, kalau awak lihat pada bulatan ini, titik tengahnya adalah di sini. Untuk bulatan ini, titik tengahnya adalah titik nombor 2 ini. Pada bulatan ini, titik tengahnya adalah pada titik yang ketiga, dan ini adalah titik di mana bunyi baru sahaja dilepaskan. Okay, saya harap awak dapat faham apa yang digambarkan dengan gambar rajah ini. So, kemudian apa yang berlaku? Kita kata kita cuba lajukan lagi objek kita. For an object travelling at a speed greater than the speed of sound as shown below, it cannot hear its own noise. The region outside the cone is a zone of silence, so that an approaching object moving at a supersonic speed could not be heard until it passed overhead and the Mach number cone, the cone shown, intercept the observer. Okay, maksudnya apa? Sekiranya kita lajukan lagi sumber bunyi kita, kita dapati bahawa ada satu ketika bahawa bunyi yang objek kita akan bergerak lebih laju daripada bunyi yang dikeluarkan. Jadi apakah diagram ataupun apakah imajinasi yang boleh kita lukis ialah, kita dapati bahawa sumber bunyi yang dikeluarkan di 3 saat yang lalu berada di sini, pada 2 saat yang lalu berada di sini, pada 1 saat yang lalu hanya baru sampai di sini, sedangkan objek telah bergerak pada kedudukan ini. Dan di sini kita kata bunyi baru sahaja dilepaskan. Jadi, Mach number mencadangkan bahawa sekiranya kita mencantumkan tangent ini, maksudnya kita melukis satu garisan dan menyentuh keseluruhan Mach wave yang ada, kita dapati bahawa pada area ini sahaja, maknanya pada kawasan segitiga ini sahaja bunyi yang akan bunyi kita, hanya kawasan segitiga itu sahaja yang bunyi akan didengari. Maknanya di kawasan ini, di kawasan di luar ini bunyi tidak akan didengar. Kita tidak boleh dengar bunyi tersebut. So, ini kerana kita kata gelombang bunyi tidak sampai pada region hijau ini. Okey. So, oleh kerana ia berbentuk segitiga, oleh itu Mach number mengeluarkan saintis tersebut mengeluarkan idea bahawa ini adalah berbentuk cone. So, ini adalah berbentuk cone, oleh itu kita panggil ia adalah Mach cone. So, yang ni kita kata Mach number cone. Mach cone di sini. Okay. So, apa kepentingan ini? Okay, kenapa kita katakan jet fighter perlu untuk dapat Mach number, dan mengapa ia tidak pada jet yang lain? Okay. Sekiranya kapal terbang kita ataupun jet fighter kita terbang dalam keadaan subsonik, maksudnya kurang daripada had laju bunyi, okay, awak andaikan bahawa ini adalah jet fighter dan tujuan dia adalah untuk melancarkan serangan. Tetapi pihak musuh di darat boleh mendengar bunyi kapal terbang tersebut, kerana
kapal terbang berada di dalam lingkungan sound wave. Jadi maksudnya bunyi akan sampai dulu kepada observer dan observer akan notice kehadiran, akan sedar kehadiran kapal terbang. Okay, so jadi maknanya tidak ada apa, kerana pertahanan, pertahanan darat, kita kata mungkin mampu untuk overcome serangan udara tersebut. Okay. Tetapi apa yang berlaku sekiranya jet fighter kita bergerak supersonik? Membawa maksud jet fighter kita bergerak lebih laju daripada bunyi. Jadi sekiranya ada observer di sini, so katakan observer itu berada di sini. Ada 2 orang. Okay. Walaupun kapal terbang itu berada di atas kepala observer, kita kata orang di bawah ini, observer di sini masih lagi belum mendengar bunyi kapal terbang tersebut. Kerana apa? Bunyi telah ditinggalkan jauh di belakang kapal terbang. Begitu juga dengan orang yang nombor 2 di sini, kita dapati bahawa walaupun kapal terbang telah lepas daripada mereka, mereka masih lagi belum dengar bunyi. So ini menyebabkan pihak musuh tidak menyedari kehadiran jet fighter tersebut. Walau bagaimanapun sistem pertahanan agak complicated, mereka mempunyai radar jenis itu dan jenis ini. So kita kata mungkin idea ini boleh dipraktikkan atau mungkin kita kata dah ada overcome berkenaan dengan idea ini. Tetapi pada dasarnya idea mark number dan sebagainya adalah berlaku ketika Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Di situlah kita kata peak kajian terhadap hal laju bunyi ataupun penghasilan jet yang mempunyai kecepatan yang melebihi hal laju bunyi. Okey, so daripada segitiga yang terhasil, apa yang boleh kita dapatkan? So daripada gambar rajah ini, kita cuba keluarkan rumus matematik, iaitu kita boleh ringkaskan diagram ini kepada bentuk di sebelah. So jadi kita tahu bahawa jika kita ada satu sumber bunyi di sini, sumber bunyi akan bergerak ke semua arah dengan had laju yang sama. So, had laju bunyi ditandakan sebagai C. Dan apabila kita bentuk kon seperti ini, kita dapati bahawa had laju ini akan perpendikular kepada tangent yang kita buat pada permukaan bulatan. Oleh itu, dan di sini menunjukkan had laju objek kita, kapal terbang kita atau sebagainya. Oleh itu, had laju objek kita akan tandakan sebagai V. Oleh itu, hubungan segitiga ini kita boleh tulis sebagai sekiranya sudut di sini alfa. So, maknanya sudut di sini membawa maksud hanya sebahagian daripada sudut segitiga sahaja. Okay, jangan terkeliru. So, sudut di sini alfa, kita boleh membuat sin alfa sama juga dengan C over V. Oleh itu, kita menulis sebagai alfa ataupun sudut pada mark kon di sini. So, ini mark kon. Okay, sila tulis mark ni dengan capital M sebab dia adalah nama orang. So, mark kon. So, kita boleh tulis sudut mark kon ataupun mark kon alpha of the mark kon ataupun kita angle mark kon angle. So, it is equal to reverse sine C over V. So, C over V di sini kita boleh ringkaskan menjadi 1 over mark number. So 1 over, kerana apa? Mark number adalah sama dengan V over C. So jadi rumus pertama yang kita dapat, rumus kedua sebenarnya, rumus pertama adalah cara untuk kita mengira mark number. So kita ada velocity of object, whether it is gas or whatever, divide by velocity of speed of sound. Okay. Dan speed of sound berubah-ubah mengikut keadaan environment. Okay. Dan kita rumus yang kedua, kita boleh mengira mark kon angle ni dengan menggunakan alpha reverse sine 1 over m. So saya harap dua rumus ini pelajar dapat ingat dan dapat faham bagaimana ia dibentuk. So ini adalah contoh shock wave observe in front of a sphere at Mach number 5.1.53. So sebenarnya ini
shockwave ini adalah Mach cone. So maksudnya yang kita gariskan di situ sebenarnya adalah imajinasi daripada Mach cone yang terhasil. Okay. So jadi oleh kerana ia berbentuk sphere, so dia akan berbentuk seperti ini. Dan sebelum ini saya ada nyatakan sebagai sonic boom. Okay. Apa itu sonic boom? Sonic boom ialah kita dapat lihat, saya harap awak dapat imagine, okay, sebenarnya apa yang berlaku, apa yang menyebabkan garisan ini kita boleh nampak, sebenarnya adalah mampatan molekul. Kita tahu bahawa molekul udara termampat. Apabila awak boleh imagine, pada dasarnya kita ada banyak molekul di sini. Dan katakan kita ada satu molekul yang besar di sini, objek, dan objek ini bergerak dengan laju. Molekul-molekul ini akan melekat sedikit dan beralih arah pada permukaan ini seperti yang kita belajar di dalam ideal flow. Dia akan membentuk streamline dan sebagainya. Tetapi oleh kerana molekul di sini bergerak terlalu laju, kita kata molekul yang bergerak, yang mengalir di belakang ini, kita kata tidak sempat nak mengejar kelajuan tersebut. So apa yang berlaku, kita kata akan berlaku mampatan di sini. Dan akhirnya oleh kerana berlaku mampatan, akhirnya walaupun ia udara, kita kata akan berlaku satu thickness, akan ada satu pressure barrier. Pressure barrier di antara keadaan yang termampat di sini dengan atmospheric pressure di sini sebenarnya. So jadi sonic boom ni berlaku bila? Sonic boom berlaku apabila sesuatu objek melepasi Mach number 1. So apa yang berlaku? Awak just imagine objek ini berjaya memecahkan pressure barrier di sini, menyebabkan berlaku letupan. Kenapa berlaku letupan? Kerana perbezaan pressure yang tinggi di antara dua region. So itu yang berlaku sonic boom. Dan sonic boom di sini sebenarnya adalah reality. Kita boleh lihat di dalam YouTube nanti berkenaan dengan sonic boom. Okay, ini adalah antara contoh di mana shockwave berlaku. Kita imagine ada objek di sini dan objek itu bergerak sedikit demi sedikit dan akhirnya semakin laju sehinggalah ia sampai pada sonic speed Mach number 1 dan akhirnya dia akan memecahkan pressure barrier ini, membentuk shockwave, okay, dan akhirnya akan create sonic boom. Itu sebenarnya mekanisme yang berlaku di dalam Mach cone. So ini adalah antara idea berkenaan dengan jet. Kita kata supersonic. Jika subsonic tidak ada shockwave yang berlaku. Jika low supersonic flow, so kita kata dia adalah detached shockwave. Maksudnya shockwave berlaku tetapi masih lagi tidak terkena kepada objek tersebut dan sekiranya melepasi satu keadaan, contohnya Mach number 1.45, apa yang berlaku kita namakan sebagai attached oblique shockwave kerana shockwave berlaku dalam bentuk oblique seperti ini.